نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab tadi Allah memberi keberkatan, rahmat kepada kita semua yang berada, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di pagi ini Allah hilangkan kita kejahilan dalam menuntut ilmu, kita mendengar kalamullah, kalamur Rasul untuk terus melembutkan hati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan Imam Nazri, Muhammad Nazri untuk terus mentadburkan surah apa ini Ustaz? Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, lanjutan daripada kuliah kita yang lalu, insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Adiyat. Bermula ayat 9. Semalam kita dah lalui Allah bercerita berkaitan dengan kuda. Kuda perang. Dan kuda perang ini kuda perang betina. Dan suatu penceritaan itu 90% daripadanya menceritakan tentang kuda dan keupayaannya, dan cara Allah cerita itu benar-benar mendatangkan kekaguman kepada Quraisy, kepada Arab Mekah. Dan 10% daripada penceritaan adalah tentang peperangan dan bagaimana teknik atau taktik yang digunakan itu berjaya menggempur pertahanan musuh. Lantas selepas Allah bercerita tentang kuda, secara tiba-tiba Allah datangkan refleksi terhadap manusia dengan keadaan yang sangat menggemparkan. Allah sebut innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia sangat tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Sungguh dia sendiri nampak apa yang dia dapat, dia sendiri jelas benda tu. Benda ni bukannya secara kalau bahasa tu dia ada bahasa yang literal, dia bukannya bahasa yang berlapik. Kan, benda tentang kita dapat rezeki, kita dapat nikmat, benda ni bukan benda yang tersembunyi, tak. Benda ni jelas, terang, nyata, nampak, tapi manusia kekal tidak bersyukur. Nampak anak dia berjaya tu, nampak dia sendiri berjaya, tapi nama nak bersyukur dia lupa. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia sangat melampau, terutamanya berkaitan dengan perkara-perkara baik, harta, khair. Hubbil khair ni suka sangat kepada benda yang baik. Benda yang baik, al khair lazimnya harta.
Dan dia bukan terhad kepada harta. Kalau harta sahaja, Allah letakkan mal, lihubbil mal. Ataupun apa, kalau harta rampasan perang misal kata, hubbil ghanimah. Tapi kali ini Allah sebut hubbil khair. Apa saja benda baik, kesihatan, pangkat, kehormatan, kemakmuran, semuanya kita sangat-sangat suka. Malah menjadi kita meletakkan matlamat hidup pula. Bekerja untuk jadi lebih kaya. Untuk masa depan, untuk keturunan. Ya hubbil khair. Dan kalau kita nak kaitkan dengan cerita kuda di atas, kan tentang kuda perang. Dan di gambaran tu tentang peperangan sebab kuda tu berjaya menembusi benteng pertahanan musuh. Tuan-puan, kenapa berlaku peperangan? Kan pihak yang kuat berperang dengan lawan dia, sama ada lawan dia tu sama-sama kuat atau lawan dia tu lebih lemah. Dan peperangan lazimnya akan berakhir ada salah satu daripada pasukan yang bertempur tu kalah. Dan bila kalah, dia akan tinggalkan harta, tanah. Yang kuat akan menguasai pula yang lemah. Jarang sekali bila berperang, okey dah habis perang, okey kami balik dulu. Korang pandai-pandailah rawat luka. Tak. Yang kalah tu akan terus dijajah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kerana ada motif nak lebih luas tanah jajahan, nak lebih kaya, nak lebih dapat harta, sanggup untuk pergunakan orang lain sampai kita dapat capai matlamat tu. Kalau perlu perang. Berapa ramai jiwa manusia yang terkorban semata-mata nak capai kita punya agenda. Begitu sekali Allah gambarkan. So benda ni kita boleh tengok kecil atau besar. Pertembungan dua negara. Kan, kuasa besar dunia. Iraq habis, Afghanistan habis. Tripoli Lubnan habis. Semuanya sebab tamakkan benda yang khair, al-khair. Dan menariknya, al-khair dekat sini ni ikut sudut pandang manusia. Ikut penanda aras manusia. Sedangkan kebaikan di sisi Allah dah tentu berbeza. Kan? Ada beza kita menilai kebaikan berbanding Allah menilai kebaikan. Contohnya bagi kita, kebaikan di sisi kita ialah bila kita menang. Tak kiralah menang dari sudut apa. Kalau orang buat salah, orang tu punya hak kena minta maaf dari kita. Selagi dia tak minta maaf, selagi tu kita takkan maafkan. Itu bagi kita, kita menang. Sebab kita mempertahankan prinsip dan mempertahankan ego diri. Kita menang. Tapi di sisi Allah, menjadi pemaaf itu lebih berjaya. Menjadi pemaaf itu lebih berjaya. Bagi kita kalau berdebat dan kita dapat mengalahkan hujah dia, itu di sisi kita menang. Tapi di sisi Allah, kemenangan itu adalah pihak yang sama ada dia berdiri bersama kebenaran atau dia menyokong kebenaran. Itu baru dikira menang. Walaupun dia di pihak yang salah. Tapi argumen itu membuatkan dia berubah. Itu dikira menang. So kebaikan ini beza antara cara Allah meletakkan standard dan cara kita meletakkan standard. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia sangat suka kepada kebaikan-kebaikan yang dirasa itu baik dan sangat tamak. Sangat tamak.
kemudian Allah bawa perhatian kita. Daripada tadi terkejar-kejar dunia yang sementara, tadi terkejar-kejar dunia yang rendah, sanggup berperang, sanggup manipulate, sanggup perguna manusia lain, sanggup perguna haiwan untuk tujuannya untuk capai apa yang kita nak, maka Allah datangkan ayat seterusnya untuk memberi kesedaran. Afala ya'lamu, apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak tahu? Idza bu'thira ma fil qubur, ketika dibongkar apa yang ada dalam kubur. Diorang tak tahu ke yang diorang mati nanti dikubur, ditanam. Dan sampai satu masa nanti kubur itu akan dibongkar. Fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kamu tak tahu ke kamu akan dibongkar dari kubur? Wa hussila ma fis sudur. Oh. Wa hussila. Okey, perkataan hussila ni tuan-tuan. Maksudnya ialah wa hussila ma fis sudur, dan didedahkan apa yang terpendam dalam dada. Ya, dikumpul serta didedahkan segala apa yang terpendam dalam dada. Hussila ni macam mana? Macam ni. Pisang, macam mana kita nak dapatkan isi pisang? Macam mana nak dapatkan isi pisang? Kita kena buka satu-satu kan? Buka di kulit tu satu-satu. Buka kulit dia satu-satu. Hussila adalah dibuka, dikupas satu lapis, satu lapis, satu lapis. Dan sekarang yang dikupas, dibuka selapis-lapis ni apa? Dada kita. Dada kita ni. Dibuka selapis-lapis. Nak dapatkan apa? Apa yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam dada kita? Yang selama ni tempat bermain, bisikan-bisikan. Yang Allah bagi peluang kepada syaitan untuk bisik. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dada ni. Dada. Apa yang ada dalam dada? Segala macam rahsia. Antara ni ialah hati. Bayangkan kalau jantung itu dipegang, dikupas satu-satu. Segala yang terpendam dalam tu. Yang depan orang kita kata kita lah seolah-olah paling ikhlas terhadap agama. Kita lah yang nak berjuang untuk agama. Tapi rupanya bila dikupas, oh untuk duit, oh untuk itu, oh untuk kemasyhuran, oh untuk namanya disebut, oh ini. Satu-satu dikupas. Sebelum tu, bila Allah kata bu'thira, ayat 9, bu'thira, dibongkar. Perkataan dibongkar adalah pasif. Siapa yang bongkar? Allah akan arahkan malaikat untuk bongkar. Malaikat akan bongkar kubur. Bu'thira pula. Allah tidak kata ba'asa. Ini ada roh kan? Bu'thira. Ba'asa ni bangkit. Kita sendiri yang bangkit. Tapi bu'thira, dia macam ni. Kalau kita buka drawer, kan? Drawer, drawer baju. Kita nak cari benda, tapi kita tak tahu benda tu kat mana. So, bila buka drawer, kita akan keluarkan semua barang. Tu bu'thira. Keluarkan semua barang. Punggah. Bu'thira ni punggah. Benda tu kita nak cari tapi tak tahu kat mana. So, kita keluarkan semua. Bukan tengok satu-satu, bukan selak, slow-slow, tak. Keluarkan semua. Bu'thira. Dan malaikat akan buat. Malaikat akan bongkar kubur siapa? Kita. Dan bila dah dapat, dia akan tuju pada dada dan dikuliti satu-satu. Dikupas satu-satu. Hussila ma fis sudur. Dikupas satu-satu. Sebab Allah sebut dalam ayat 8. Manusia ni sangat suka. Dan kesukaan tu timbul dari mana? Sini. Hati.
Allah kata wa hussila ma fi sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguh Allah sangat tahu apa yang ada pada hari itu. Allah tahu, Allah sangat berpengalaman. Allah sangat aware tentang benda itu. Allah sangat aware tentang benda itu. So, surah ini dimulakan dengan kesungguhan manusia. Kesungguhan manusia terhadap dunia sehingga dipaparkan seperti kuda perang. Kuda perang. Sebut pasal kuda, Arab Quraisy sangat suka. Nampak kegembiraan di wajah mereka. Tak kala didatangkan realiti bahawa manusia ini sangat kedekut, mereka mula terkejut. Mereka mula terkejut. Dan rupanya Allah nak datangkan satu peringatan besar. Kita janganlah hanya bertepuk sebelah tangan. Jangan biarkan Allah hanya bertepuk sebelah tangan. Banyak nikmat yang Allah beri pada kita, kita terima nikmat tu tapi kita tak endahkan perintah arahan dari Allah. Kita tak pun sudi nak jadi hamba dia. So peringatan itu Allah datangkan sebelum nanti kubur dibongkar dan segala rahsia didedahkan. So tamat surah Adiyat. Kita masuk surah baru, surah Al-Qari'ah. So zalzalah tentang kegoncangan dan bagaimana kita punya amal nanti kita akan nampak, diperlihatkan. Kemudian Adiyat. Adiyat adalah tentang kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia suka sangat kepada harta dan sangat kikir dan kedekut. Kikir dan kedekut. Dan sekarang kita masuk surah Al-Qari'ah. Seperti yang diberitahu sebelum ni, zalzalah tentang akhirat, Adiyat tentang dunia, Qari'ah tentang akhirat, dan nanti At-Takatsur kembali tentang dunia. So Al-Qari'ah kita nak tengok Allah terangkan pada kita apa yang berlaku berkaitan dengan akhirat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari yang menggemparkan. Qari', hari yang menggemparkan. Mal-Qari'ah, apa dia hari yang menggemparkan itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kamu tahu tak? Atau kamu boleh tak dapatkan akses? Daripada mana? Apa jalan? Masuk library nak tahu tentang Qari'ah ni? Apa cara untuk engkau dapatkan maklumat tentang Al-Qari'ah? Allah tanya pada kita. Tahu tak Al-Qari'ah tu apa? Kan, apa dia Al-Qari'ah tu? Boleh tak kamu dapatkan maklumat? Tanya orang ke, masuk library ke, pergi Google ke? Bila berlaku, bagaimana berlaku? Tahu tak? So Allah datangkan tanda tanya pada kita. Dan Al-Qari'ah ni perkataan yang baru kepada Quraisy. Perkataan baru kepada orang Arab. Sebelum ni tak ada. Mereka tak mengetahui. Ada maksud Al-Qari'ah. Tapi bukan dalam bentuk begini. Bukan dalam bentuk kata nama semacam ini. Hari yang menggemparkan. Contoh kalau kita buat iklan kan. Tuan-tuan dan puan-puan, jualan mega. Jualan mega? Apa jualan mega tu? Kat mana? Bila? Bagaimana? Apa yang dijual? Kan bentuk sangat umum. Bila disebut hari menggemparkan. Apa hari menggemparkan tu? Kan macam mana nak tahu? Apa maklumat seterusnya? Tu ama adraka mal qari'ah. Apa maklumat seterusnya? Kemudian Allah bagi tahu, yauma yakunun nas. Pada hari itu manusia menjadi kal farashil mabthus, seperti kelkatu yang bertebaran. Seperti kelkatu yang bertebaran. Jom kita tengok kelkatu tu apa.
Kan generasi sekarang bila sebut kelkatu, apa dia tu? Ni kelkatu ni. Manusia jadi macam ni, bertebaran, kelkatu yang bertebaran. Kal farashil mabthus. Basa berterbangan, bertempiaran. Hari itu manusia akan jadi berterbangan, bertempiaran. Kal farashil mabthus. Dan ada yang translate kal farashil mabthus, seperti belalang. Farash ni binatang-binatang kecil. Seperti belalang, belalang juta. Kan kalau tengok keadaan belalang juta, belalang juta. Ni. Berjuta. Macam ni. Kal farashil mabthus. Manusia pada hari itu ibarat berterbangan, ibarat belalang. Belalang juta. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Kemudian watakunul jibal kal ihnil manfush. Tadi manusia sangat banyak bertebaran. Kemudian jibal, gunung ganang, kal ihnil manfush. Seperti cotton. Kal ihni ni dia translate kat situ bulu dan busar. Bulu yang busar berterbangan. Apa benda bulu yang busar? Kita tak pernah guna dalam bahasa Melayu. Kal ihni seperti cotton. Ataupun seperti hama. Manfush yang berterbangan. Tuan-puan, kita kalau bangun tidur, kelkatu ni yang datang lepas hujan. Lepas hujan, dia keluar daripada tanah, dia mencari cahaya untuk, untuk, entah tak tahu apa pasal cari cahaya, tapi lepas dapat cahaya tu, kadang api pun dia masuk di dalam api. Ada sesuatu yang menarik perhatian dia. Dan dia tak tahu api itu bahaya. Itu satu bentuk ibrah juga. Kita dah tahu depan tu bahaya, kita pergi juga. Macam kelkatu. Dia sangat tertarik dengan api, dengan cahaya, sanggup terbang menuju ke situ. Walaupun selepas itu dia akan mati terbakar. Kita dah tahu tak dekat akhirat nanti ada neraka. Tapi kita bulldoze juga, nak juga buat tanpa mempedulikan syurga neraka. Ihnin manfush ni, kita bangun tidur, kan waktu kita kemas-kemas katil, kita tepuk-tepuk bantal, tepuk-tepuk bukan tepuk-tepuk Ramadan, tepuk-tepuk tilam tu, bila kita tepuk, akan ada debu yang berterbangan. Tu kal ihnil manfush. Atau kadang anak kita makan biskut ke apa atas katil, bila kita tepuk, cebisan-cebisan biskut tu akan terbang, akan melantun ke atas. Macam tu gambarannya. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung tu akan berterbangan macam tu. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Tuan-puan, manusia akan berterbangan macam kelkatu. Macam belalang. Keluar daripada kubur. Kan keluar macam belalang tu. Dan pada masa yang sama, gunung ganang seolah-olah tiada berat, hilang berat. Dia jadi macam kapas. Jadi macam debu yang berterbangan. Surah Al-Zilzal, Allah ada sebut tentang mithqal, tentang berat. Kalau gunung dah terbang, dia seolah-olah hilang apa yang kita sebut sebagai berat.
nilai berat pada gunung tu sudah tiada. So gunung selama ni kita lihat sebagai benda yang kokoh, berat, atas muka bumi, rupanya tiada nilai di sisi Allah. Maka dia boleh terbang, hilang, jadi debu. Dan sekarang Allah bagi tahu penerangan, penjelasan yang kita jumpa dalam surah Zilzal, surah Zalzalah. Asalnya kita nampak apa yang kita buat, tapi di sini apa yang kita nampak itu akan ditimbang. Fa amma man saqulat mawazin. Maka siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan menempuh kehidupan yang sangat diredai. Dia akan menempuh kehidupan yang sangat diredai. Reda ni contoh paling senang untuk kita gambarkan reda ni macam ni. Puan-puan, bila suami dapat gaji, suami bagi 3,000. Dia kata ini duit untuk belanja. Cuba tengok muka-muka isteri yang dapat 3,000 duit belanja. Dia punya senyum tu sampai telinga. Senyum dia tu sampai telinga. 3,000. Kalau dapat 300 nak beli apa? Ni 3,000 sampai telinga. Dan suami kata, yang bang nak pergi masjid yang, pergilah bang, pergi. Tu redha. Apa yang kita nak buat tu senang lenang, tanpa ada orang kacau, tak diganggu. Sudah ajak telefon, tak. Bagi 3,000, isteri redha. Tu redha. Bila anak kita nak sesuatu, tapi sebelum tu dia kemas rumah, dia buat itu, dia buat ini, dia tolong kita. Nak RM50. Bapak dia akan bagi dengan redha, dengan senang hati. Bahawa fi 'ishatir radiyah. Ish ni kehidupan. Aisyah maksudnya hidup. Dia hidup, hatinya hidup, dirinya hidup. Redha ni senang hati. Dia bukan mata duitan. Kita bagi benda yang kita suka pada orang yang kita suka untuk menyukakan hati dia. Kan? So, berapa pun amount kita bagi, yang penting ikut kemampuan lah. Saya bagi contoh, dia 3,000 tu. Ikut kemampuan. Ada isteri yang dibagi 3,000, muka masih masam. Sebab dia tahu suami dia boleh bagi 15,000. Kan? 3,000 je. Awak gaji puluhan ribu. Dah kalau kedekut tu nak buat macam mana? Kita terpaksa redha lah. So, radiyah ni, Allah redha dan kita pun puas hati. Kita puas dengan apa yang Allah tawarkan. Itu radiyah. Cuma yang saya nak tumpukan ialah pada fa'amma man saqulat mawazinu. Kalau timbangan dia berat, dia akan hidup dengan senang hati. Kalau timbangan dia berat. So sekarang ni apa yang ditimbang? Kan dalam surah Zilzal ada apa? Dekat hujung tu. Fa'ammaman. Dekat hujung surah Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin
mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu khair, satu syar. So timbangan ini yang ditimbang ialah amal-amal baik. Kerana amal-amal baik ni ada nilai, ada weightage, ada pemberat. Amal buruk dia tak ada nilai, dia tak ada berat, tak perlu ditimbang. Kita tengok ayat 6 dan ayat 8. Maka siapa yang berat timbangan amal baiknya, amal dia akan hidup senang. Kalau amal baik dia ringan, bukan dia tak buat baik, dia buat baik, tapi ringan. Allah tak timbang amal jahat. Amal jahat tak perlu ditimbang, dia tak ada nilai. Sama macam gunung tadi, tak ada nilai, terbang. Macam debu. Sedangkan dekat dunia kita nampak, oh inilah amal aku paling baik. Tapi tiap kali dia derma, dia kena buat mock check. Ustaz Nazri derma kepada Gema Yasin Nur Iman 500,000 juta. Masuk TV, masuk radio. Bagi kita amal itu paling besar. Tapi rupanya, kalaupun ditimbang dekat akhirat nanti, khaffat, ringan timbangan dia. Ringan timbangan. So sebab tu kita perlu tahu nilai amal yang kita buat. Kena belajar, kena cari. Apa nilai amal yang aku buat ni? Berat ke ringan? Bagaimana Allah memandang amal ini? Satu kadang bila Nabi SAW bagi panduan pada para sahabat. Sahabat tanya, apa sebaik-baik amal? Nabi sebut begini, begini, begini. Kemudian dalam occasion yang lain, Nabi sebut begini, begini, begini. Ada kalanya Nabi dahulukan berbakti pada mak bapak, kemudian berperang fi sabilillah, kemudian membebaskan hamba. Rupanya berbakti pada mak bapak tu nilai dia lebih berat berbanding jihad fi sabilillah. Nah, tentang dua kalimah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berat nilainya. Tapi bagi kita, kita tengok, alah, yang lain tak ada ke yang lain? Sebab tu kita perlu tahu standard yang Allah letak dengan standard yang kebanyakan manusia faham dan letak. Amal ni dia ada berat, dia ada ringan. Dan kita perlu tahu prioriti yang kita perlu letak. Mana yang perlu didahulukan? Satu sakulat, satu khaffat. Satu perlu kepada pengkajian. Pilih amal zikir beribu-ribu. Ya, betul. Amal zikir beribu-ribu, betul daripada Nabi ke? Atau daripada ulama? Kan? Baca Yasin tu, bila Nabi suruh kita baca Yasin? Surah Kahfi malam Jumaat ataupun siang Jumaat. Adakah bila Nabi akan begitu kita rasa, saya ada pilihan lain, saya ada pandangan lain? Di situ nilainya, berat, ringan, timbangan tu nanti. Bayangkan bertahun-tahun kita buat dan kita rasa amal yang kita buat tu ikut standard kita dah bernilai dan berat. Rupanya bila ditimbang, ringan je. Tak berbaloi. Hidup puluhan tahun. Malah Allah kata, bila ringan timbang amal dia, fa'ummuhu hawiyah. Tempat kembali dia, tempat dia menetap, hawiyah. Bukan sekadar buang masa, tapi dia masuk neraka. Sebab ringan. Bukan dia tak buat.
Bukan dia tak ada amal baik. Tapi bila ditimbang ringan. Sama kategori dengan orang yang muflis tu. Banyak buat amal, rupanya amal dia tu untuk disedekahkan kepada orang lain. Amal dia tu jadi debu. Bila ditimbang, baki yang ada ringan. Ke neraka jawabnya. Allah sebut ummuhu. Ummun, ibu. Ummun, ibu. Kenapa Allah sebut fa ummuhu hawiyah? Kenapa tidak dia seperti ayat 7, fahuwa fi 'aisyatin hawiyah? Kehidupannya kembali ke hawiyah. Sebab dalam neraka dia bukannya satu kehidupan. Kehidupan paling rendah ni sekarang ni dekat dunia. Masuk neraka nanti dia tidak hidup dan tidak mati. Dia tidak layak digelar sebagai kehidupan. Yang hidup nanti di syurga, itu kehidupan lebih tinggi. Paling rendah kehidupan kita ni sekarang ni. Sekarang, kehidupan yang kita lalui sekarang ni. Paling rendah, paling lopek, cap ayam. Senang sakit, risau, gelisah, bawah matahari, panas terik, berpeluh-peluh, berbau, perlu kencing dan berak. Ini kehidupan paling rendah ni. Badan fragile, jatuh sikit patah, gagap-gagap, usia tua lupa. Kan, kadang kalau kita pergi reunion, umur 30, soalannya ialah, dah kahwin belum? Umur 40, berapa orang anak? Umur 50, dah ada cucu. Kan pertanyaannya tu kan berbeza-beza. Umur 60, ubat berapa banyak dah makan? Kan sakit apa? Umur 60. Umur 70, berapa ramai batch kita yang masih hidup? Umur 70. Umur 80, dia tanya orang, awak siapa? Itulah kehidupan paling rendah ni. Kehidupan paling rendah. Umur 80 dah nyanyok. Awak siapa? Tak kenal. Cucu sendiri datang, awak siapa? Dan selepas daripada itu, di neraka dia bukan kehidupan. Dan Allah letak ummuhu, ummun, kan ibu. Dan anak-anak ni tempat paling selesa buat dia ialah dalam dakapan pelukan ibu. Ayat 9 tu digambarkan. Maka berselesa-selesalah. Berdakaplah. Berseronoklah dalam neraka hawiyah. Sampai macam tu. Ayat sarkastik dari Allah. Fa ummuhu hawiyah. Maka kafir Quraisy tertanya-tanya, wa ma adraka ma hiya, kau tahu ke apa ummuhu hawiyah? Apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api yang menjulang-julang membakar. Itu realiti. Kita punya amal. Berat atau tidak. Amal buruk memang tak dinilai, tak perlu ditimbang. Sekarang yang ditimbang adalah amal baik. Berapa banyak kebaikan yang kita buat dan ada tak perkara-perkara yang membatalkan kebaikan tu. Sebelum ni kita lalui suratul Lail kan? Tentang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Allah sebut begitu sebab di situ ada nilai berat. Nilai berat untuk ditimbang kelak. Betul, kita takut muflis. Ada tak pembatal-pembatal? Riak, pembatal amal. Takjub, pembatal amal. Ujub, pembatal amal. Sum'ah, pembatal amal. Man wal adha. Ungkit-ungkit dan perkataan mulut yang tak ada insurans ni. Pembatal amal.
Kemudian mengumpat pembatal amal. Kita tidak ambil kisah semua tu. Masyarakat kita terutamanya netizen. Ada dia ambil kisah semua tu. So peringatan-peringatan ni perlu. Sebab yang terlibat adalah diri kita. Yang terlibat adalah diri kita. So janganlah ikut arus perdana. Dapat satu cerita. Contoh LCS tentang kapal perang yang tak jumpa-jumpa tu kan. Kenapa kita nak turut sama komen? Sedangkan kita tak tahu hujung pangkal cerita tu. Bagi kita asal dapat lepaskan apa yang terbuku di dada, puas. Apa rupanya dia pembatal amal. Bayangkan selama ini kita rasa puas di dunia. Rupanya dekat akhirat bila ditimbang ringan. Apa guna puas dekat dunia, dekat akhirat merana? Ui, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. So ingatan terhadap akhirat dan dunia bersilih ganti dalam 4 surah ini dapat memberi satu bentuk gambaran yang segar. Gambaran yang segar. Kalau surah sebelum ni tadi Adiyat kan semuanya kembali akan disiat-siat kita punya dada, kita punya hati ni untuk dapatkan bukti. Dia buat apa dulu? Hati ni macam mana? Ikhlas tak ikhlas? Atau ada kepentingan lain? Semua tu nak gali bukti sebelum ditimbang. Oh, amal yang ini matching dengan keadaan hati kau macam ni. Dua-dua bukti ada. So perlu ada nilai ke amal ni? Tak ada ya Allah. Okey, timbang. Tak ada, berat, letak tepi. Okey, amal yang ni pula. Ini keadaan hatimu. Waktu kau beri sedekah 500,000. Hati kau macam mana? Mana mau lari Tak ada tempat lari. Sebab tu fasanuyassiruhu lil yusra itu benar-benar penting. Supaya kita dapat lalu fast lane, tidak ditanya. Tak perlu digali hati kita bagaimana, amal kita bagaimana, nak ditimbang berat. Tak. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jalan. Fast lane. Buat 3 benda. A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kalau tak jam kita, jam. Dan selalulah mohon pada Allah. Rabbuna yuhassir, kan? Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisab kami dengan hisab yang ringan, yang mudah. Kita tahu hati kita macam mana. Kita tahu struggle-nya, sukarnya untuk lari dari ini semua. Kita tahu circle kita bagaimana. Kadang persekitaran kita tak support apa yang kita nak buat untuk berubah ni. Kan dengan ahli keluarga kita, dengan adik-beradik kita. Dalam keluarga kita seorang yang tahu. So macam mana nak mempengaruhi yang lain? Kita tak ada kapasiti itu. Tapi berusahalah tuan-tuan. Berusaha dan berdoalah. Mohonlah pada Allah agar circle kita, persekitaran kita dapat membantu kita untuk jadi lebih baik. Supaya amal kita yang ditimbang itu menjadi lebih berat. Amal sedikit tapi nilai berat dia berganda. Begitu.
Begitu. Dan cara nak tahu amal tu berat keringan, ada banyak Allah taburkan dalam Al-Quran. Surah Nur misal kata. Hai lelaki, tunduk pandangan. Allah suruh tunduk. Dan mana-mana lelaki yang ikut tunduk, tu nilai dia berat. Hai wanita, tunduk pandangan. Dan sembunyikan perhiasan. Mana-mana wanita yang ikut tunduk dan sembunyikan perhiasan, itu nilai dia berat. Tapi bila kita sebut depan wanita, depan lelaki, alah ustaz itu boleh, dulu bolehlah, sekarang tak boleh. Silakan. Engkau nak ringan, kau nak berat, ikut engkau. Aku tak bagi tahu. Nampak tak? Pilihan di tangan kita. Allah tidak pernah menzalimi kita. Tak. Kita yang pilih untuk ikut jalan tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada dia jalan-jalan yang buruk dan jalan-jalan yang takwa. Jalan fujur, jalan takwa. Sebab ada nilai. Setiap yang kita buat tu ada nilai. Ada standard. Ada penanda aras. Boleh diukur. So, boleh begitu? Okay. So, kita nak masuk surah baru. Ui, hari ni cepat kan? Ya, cepat. Sebab surah dia straightforward, simple, namun di pengajaran dia tu besar. Dan surah terakhir untuk untuk kategori adik-beradik ni, kategori kembar, adalah surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Allah mulakan dengan Al-Ha. Lahwun. Lahwun ni perkara yang mengganggu konsentrasi. Perkara yang menjadikan kita distracted. Lahwun. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Sungguhnya kehidupan di dunia ini permainan dan gurau senda. Permainan dan perkara yang melalaikan. Distract kita daripada perkara yang lebih utama. Itu lahwun. Kalau kita, sebab manusia ni memang senang distracted. Memang senang dikacau ganggu. Sangat mudah. As simple as kita masuk sampai office awal pagi, masuk kerja, kita dah ada list. Katalah kita sangat organize orang dia, sangat teratur. Kita dah ada list. Okey, perkara pertama aku nak buat ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. So kita pun buka komputer. Lepas tu dah ada list. Okay, nak buat surat ni, kemudian nak buat ni, nak kertas kerja ini, nak tengok report ini, semua dah ada list. So bila buka komputer, terdetik dekat hati, nak check email lah. So kita pun buka email. Daripada satu email ke satu email kita baca, kemudian satu lagi email kita baca, kemudian satu lagi email. Kita masuk tadi 7:30. Satu email. Bila tengok jam, dah pukul 9. Satu kerja belum buat. Satu kerja pun belum buat. Itu Al-Ha. Kita sangat mudah dilalaikan. Sangat mudah distracted. Lalai. Contoh, tengah-tengah buat macam ni, ada soalan. Soalan, lepas tu kita ulas pasal soalan tu. Tadi aku cerita pasal apa? Kita sangat mudah. Sangat mudah. Itulah manusia. Leka. Ya, leka. So, itu Al-Ha. Al-Hakumut Takatsur. Kita sangat mudah leka, sangat mudah lalai. Al-Ha. Yang mana lebih afdal? Berzikir atau menghadiri majlis ilmu? Belajar wajib. Zikir sunnat. Tu.
timbangan dia. Belajar wajib. Zikir sunat. Sehingga kalau yang Nabi pernah gambarkan ialah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik ialah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang belajar Quran dan mengajar. So, kalau ikut kedudukan, tuan-puan lebih mulia berbanding saya yang mengajar. Allah nak benda tu continuous. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang mengajar dan belajar. Dan belajar dan mengajar. Khairukum, manusia terbaik. So, alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan. Alha tu, lalai, leka, sangat mudah distracted. At-takatsur. At-takatsur, memperbanyakkan. Takatsur, menghimpun, menumpuk-numpuk, memperbanyakkan. Dan takatsur dalam bentuk bersaing, ada persaingan, ada bentuk berlumba-lumba, nak lebih berbanding yang lain, atau nak lebih dari sebelum ini. Kamu dilalaikan mengumpul-ngumpul. Kamu dilalaikan dengan nak menumpuk-numpuk. Kamu dilalaikan dengan nak memperbanyak. Satu bila disebut tentang simpanan dalam bank, emas sampai ke dagu, emas sampai ke siku. Adakah kita rasa kita tak terkait dengan ayat ni? Menghimpun-himpun. At-takatsur, Allah tidak spesifik hanya pada harta. Kumpul sijil. Kan? Kumpul apa? Darjat kebesaran. Kumpul baju. Beg, kasut. Banyak. Emas bersambung dari tangan kanan sampai ke tangan kiri. Patah balik. Pinggan mangkuk. Alhaakumut takatsur. Banyak. Kadang bukan hanya terhad kepada benda fizikal. Kadang dia suka kumpul lagu, kumpul cerita-cerita, kumpul movie, kumpul. Dan kita cepat leka dengan benda tu. Kan, kumpul. Kan sebelum ini, surah sebelum ini Allah ada sebut tentang berat, ringan. Surah sebelum tu tentang bagaimana hati kita ni bakal disiat-siat. Surah sebelum tu adalah tentang nanti semua kau buat ni akan diperlihatkan. Dan sekarang Allah bagi tahu, kamu memang leka untuk suka kumpul-kumpul. Lagu saya kumpul untuk hibur diri sendiri. Quran saya baca. Puan, saya daripada dulu tak pernah nak dapat hafal lirik lagu. Memang dulu saya dengar, lagu ni saya dengar. Tapi liriknya saya tak hafal. Kebanyakan lagu yang saya dengar, kalau saya nyanyikan balik, entah caca merba JP lirik tu. Memang tak boleh nak hafal lirik. Lagu yang saya boleh hafal lirik, ingat tanpa lupa ialah lagu Negaraku. Satu tu je. Yang lain, So, bukan tak boleh kumpul. Tapi jangan sampai itu jadi keutamaan. Sehingga kita lalai benda lain. Kumpul mushaf. Tak dibaca pun mushaf tu. Tapi suka kumpul sebab
Dia punya design cantik, yang ini mushaf ibtidak, yang ni mushaf tajwid, yang ni mushaf ini. Tak dibaca pun mushafnya tu. Dia suka kumpul. Sekarang Allah punya target ialah, ayat ni dia punya fokus ialah kegiatan kita suka mengumpul sehingga kita dilalaikan daripada tujuan asal. Apa tujuan asal? Apa tujuan utama? Apa tujuan utama kita ni? Jadi hamba. Kan tujuan utama kita ni hamba. So basically seorang hamba ni, apa dia punya keperluan dia? Apa saja yang dibagi Tuhan, dia redha. Kalau tengok slave yang sebenar, hamba yang sebenar, hamba kepada manusia, dia ada ngumpul-ngumpul ke? Tak. Dia harap Tuhan dia bagi. Dia harap Tuhan dia bagi. Sebab bila kita start mengumpul, contohlah kumpul stamp, saya tak sebut yang lain, kumpul mushaf ke, kumpul buku ke, kumpul, yang itu lain. Ini kumpul stamp. Dia punya gigih nak mencari, ini stamp rare, yang ini stamp ni. Dikaji tu stamp dan sejarahnya, dikaji semua. Sedangkan Quran tak dibaca dan tak dipahami pun. Ya, mungkin juga macam tu Puan Masroha. Duit infak lagi baik. Sebab kita nak amal kita ni kekal. Harta kita ni kekal. Caranya macam mana? Infak. Sebab nilai dia tu akan disimpan di sisi Allah. Kalau kita kumpul, apa manfaat untuk orang lain? Kumpul tu untuk peribadi kita. Kita menyebarkan kebaikan untuk orang lain. Infak tu akan masuk akaun akhirat. Nilai ni tu Allah simpan. Soal hakumut takatsur. Kita sangat mudah dilalaikan dengan nak mengumpul-ngumpul. Dan bayangkan tuan-puan, Allah kata kita punya sukalah mengumpul, at-takatsur, memperbanyak, menumpuk-numpuk, menghimpun tentang dunia ni, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga zurtu, kamu menziarahi maqabir, kubur. Sehingga kamu ziarah kubur. Tapi kita baca translation tu sehingga kamu masuk kubur. Tak. Ini zurtu, ziarah. Bukan masuk. Bukan sehingga kamu masuk kubur. Tak. Zurtu sehingga ziarah. Sehingga kamu ziarah kubur. Tuan-puan, kita pernah ziarah kubur tak? Pernah. Bila? Lepas sembahyang raya, Ustaz. Selalunya lepas sembahyang raya. Ziarah kubur. Kenapa ziarah? Apa tujuan ziarah? Untuk bersilaturahim. Tujuan ziarah, bukan ziarah kubur. Tujuan ziarah untuk tanya khabar, bersilaturahim. So, ziarah kubur tujuannya apa? Untuk ingat mati. Allah kata, manusia ni, dia punyalah terikat, suka sangat mengumpul-ngumpul dunia ni, sampai ke tahap engkau pergi ziarah kubur, engkau tak ingat mati, tapi engkau cerita dengan saudara engkau, dengan sanak saudara, dengan kaum kerabat, dengan kawan-kawan, tentang dunia. Kau cerita tentang dunia. Macam mana? Projek. Macam mana? Niaga. Okey. Kubur depan mata. Kau tak ingat mati. Sepatutnya ziarah kubur mengingatkan kita tentang dekatnya kita dengan mati.
Kita tak ingat mati, malah masih sibuk bercerita tentang tu, nak kumpul. Distracted dengan benda tu. Sampai ke tahap itu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai tahap itu. Kalla sawfa ta'lamun. Kan bagus kalau kau tahu. Atau beware. Sampai satu waktu nanti kau akan tahu. Ui, dahsyat. Hanya dengan ayat pertama, tuan-tuan, sudah membuatkan kita rasa bergetar hati. Tak senang duduk atas apa yang kita dah buat. Alhaakumut takatsur. Dan kita personally yang tahu tentang apa yang kita buat tu okey atau tak okey. Sebab yang nanti akan bongkar kubur, malaikat yang akan malaikat sendiri pun tak tahu. Sebab tu malaikat perlu bongkar kubur dan dia perlu kupas satu-satu hati kita ni untuk tahu apa isi. Malaikat tak tahu ni kiri kanan, dia tak tahu apa yang ada dalam hati kita, tak tahu. Ikhlas tak ikhlas dia tak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Satu malaikat perlu bongkar, perlu siap dada dan nak tahu. Nak dapatkan bukti. Alhaakumut takatsur. Semuanya berbalik pada hati kita, tuan-tuan. Saya tak tahu hati tuan-tuan, tuan-tuan tak tahu hati saya. Kegemaran saya. Ya mungkin bagi kita melihat, dia ni apa benda suka kumpul mazhab. Kita suka kumpul gelang, kita tak tengok pula. Setiap manusia dia ada obsesi masing-masing. Mungkin bagi kita boleh nasihat, alah kau kumpul macam ni tak guna. Tapi rupanya kita sendiri ada kita punya obsesi masing-masing. Kita punya obsesi tersendiri untuk mengumpul-ngumpul, untuk memperbanyak ni. Dan pernah dengar tak tentang orang yang 95 minit dah. Okay, last. Pernah dengar tak tentang orang yang suka kumpul sampah di rumah? Hoarders. Dan hoarders ni satu penyakit, tuan-tuan. Tengok, orang suka kumpul sampah di rumah, itu mental disorder. Dan kita tidak pernah memanggil orang yang suka kumpul-kumpul dunia ni sebagai mental disorder. Sedangkan bendanya sama. Cuma orang tu kumpul sampah, kita kumpul pinggan mangkuk. Orang tu kumpul sampah, kita kumpul emas-emas. Orang tu kumpul sampah, kita kumpul benda-benda ni. Kumpul. Dan Allah tegur di sini, alhaakumut takatsur. Jeng jeng jeng. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Allahumma amin. Syukran jazilan kepada Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim yang hari ini mentadabbur 3 surah, iaitu surah Al-Adiyat, iaitu demi kuda perang. Mudah-mudahan kita insaf agar tidak tersasar mencari harta dunia sebegitu rupa sehingga melalaikan perintah Allah. Moga kita dijauhi terlalu cinta dunia. Allah akan memberi pembalasan atas setiap sesuatu. Dan surah kedua Al-Qari'ah menerangkan peristiwa hari kiamat, kemusnahan hari kiamat dan peraturan-peraturan timbangan amalan manusia. Jadi manusia perlu buat persediaan untuk hidup di akhirat, adanya syurga, neraka. Jadi kita mestilah beriman dengan penuh yakin bahawa kehidupan kita di dunia ini akan diakhiri dengan hari kiamat dan seterusnya. Pengajaran surah Al-Takatsur memegah-megah, manusia mudah leka, lalai. Moga kita memberi perhatian yang berat kepada akhirat, mengenepikan nikmat dunia yang remeh serta nikmat yang kecil. Jadi moga kita diselamatkan Allah pada hari kiamat
serta diperberatkan timbangan dan kebaikan kita sehingga mendapat keredaan Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Terima kasih kepada Gema Nur Iman yang menganjurkan program. Terima kasih kepada para jemaah yang dari subuh tadi lagi yang telah berada di kuliah subuh hingga kuliah duha. Semoga kita sentiasa dikelilingi dengan rakan-rakan yang boleh membawa kita kepada kebaikan, yang mengingatkan Allah. Semoga hari ini penuh rahmat, berkah. Sebelum mengeluh untuk sedikit ujian yang datang, jadi kita renungkanlah sejenak untuk selaut nikmat yang tidak putus bertandang. Semoga kita terus ingat Allah dalam apa jua keadaan. Dan seterusnya kuliah kita pada hari ini pada pukul 8 malam bersama dengan Al-Fadil Dr. Ahmad Musyidi berkenaan dengan solat, dan 9.15 bersama dengan Yang Amat Arif Dr. Abbas Nordin, ceramah hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia. Jadi sekian untuk hari ini. Syukran jazilan sekali kepada Al-Fadil Imam Nazri yang telah pun menghurai dengan jelas terperinci tentang surah-surah pilihan pada pagi ini. Jadi sebagai penutup kuliah duha kita, sekali lagi dengan segala sukacita dijemput Al-Fadil Ustaz untuk mungkin baca doa sikit ke waktu duha yang berkah ini, dan menutup dengan surah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakan kami kefahaman yang mendalam terhadap Quran. Kurniakan kami nikmat membacanya siang dan malam. Kurniakan kami lidah yang tidak putus-putus membasahkan lidah kami agar kami dapat membaca Quran dengan penuh kefahaman dan keinsafan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, surah Adiyat, Al-Qari'ah dan At-Takasur memberi tamparan hebat buat kami. Memberi kefahaman yang baru terhadap dunia dan seisinya. Pandulah kami untuk menuju akhirat-Mu, ya Allah. Pandulah kami di sepanjang perjalanan ini, ya Allah. Agar kami tidak terlalu dilalaikan dengan mengumpul-gumpul perkara yang tidak perlu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, akhirat itu benar, neraka itu benar, syurga itu benar, timbang amal itu benar. Maka jadikanlah kebenaran itu sebagai penanda aras buat kami untuk menjadi hamba yang benar taat padamu. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon agar Engkau pelihara kami di dunia hingga ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.